A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kurnia, rahmat, hidayah dan inayah, taufik dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan kita menghadapi ujian daripada Allah, musim corona COVID-19 yang masih lagi ada di tengah-tengah kita masih lagi sihat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup di atas dunia ini untuk menikmati nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kesehatan kepada kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah surau An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaat baginda pada hari kiamat kelak. Semoga Allah menjadikan kita dan orang-orang yang bersama dengan kita pada hari ini sama-sama mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah surah An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kuliah kita dengan kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam As-Suyuti. Hari ini tajuk kita sampai kepada tajuk sebutan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di dalam kitab-kitab terdahulu. Riwayat daripada Ibnu Asakir telah mengeluarkan khabar daripada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah datang kepada Umar, datang ke hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sementara di hadapan Sayyidina Umar itu orang ramai sedang makan. Beliau melontarkan pandangannya ke hujung majlis, ke arah seorang lelaki dan berkata. Jadi Sayyidina Umar sini memandang kepada majlis yang tengah menikmati hidangan. Maka beliau melontarkan pandangannya ke hujung majlis dan ada seorang lelaki. Kemudian Sayyidina Umar berkata, apakah yang kamu dapati daripada pembacaan kamu di dalam kitab-kitab sebelum ini? Maka jawab lelaki berkenaan khalifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah temannya As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita melihat daripada riwayat ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya dirakamkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi yang sahih, akan tetapi juga bahkan disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Seperti riwayat Imam Ibnu Asakir. Siapa Imam Ibnu Asakir? Beliau adalah ahli sirah, ahli sejarah. Kemudian riwayat daripada Imam Ibnu Asakir ini dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa. Dan kita tahu daripada awal-awal kitab ini, ketika kita membaca, kita temukan bahawa kata Imam As-Suyuti, saya himpunkan di dalam kitab Tarikhul Khulafa ini ada riwayat-riwayat yang sahih terkait yang berkaitan dengan
Khulafaur Rasyidun. Dan kita masih lagi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan dapat membuka minda kita, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya disokong oleh kitab suci Al-Quran, bukan hanya oleh hadis-hadis Nabi yang sahih, akan tetapi juga oleh kitab-kitab terdahulu. Sekiranya kisah ini, cerita ini tak betul, bukan kita mengatakan Imam Suyuti tak mungkin salah, tetapi dengan jaminan beliau bahwa riwayat yang beliau sampaikan itu adalah riwayat-riwayat yang memang bersanad, yang bersambung riwayatnya dan benar keadaannya, maka dapat kita mengatakan alhamdulillah, ternyata keyakinan kita menerima akidah bahwa Abu Bakar As-Siddiq salah seorang daripada khalifah, bahkan khalifah yang pertama pengganti Rasulullah, ada satu akidah yang benar adanya. Kemudian juga daripada Imam Ibnu Asakir mengeluarkan khabar daripada Muhammad Ibnu Zubair telah berkata, Umar Ibnu Abdul Aziz, ini seorang khalifah zahid yang sangat zuhud. Umar Ibn Aziz telah mengutus aku untuk menemui Hasan Al-Basri. Beliau ini masa beliau habis selepas Khalifah Ar-Rasyidun, maknanya selepas daripada Khalifah yang 4. Mengutus aku untuk menemui Hasan Al-Basri untuk bertanya beberapa perkara. Jadi khabar daripada Muhammad bin Zubair, beliau menceritakan, saya Muhammad bin Zubair diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk datang berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in, pembesar tokoh tabi'in, murid daripada para sahabat Nabi SAW. Bertanya beberapa perkara, aku pun datanglah kepadanya dan berkata, berilah aku satu jawaban yang memuaskan mengenai perkara yang diperselisihkan oleh orang ramai, yaitu adakah Rasulullah SAW telah melantik Abu Bakar sebagai khalifah. Pertanyaan daripada Sina Abdullah bin Zubair, Muhammad ibn Zubair, itu adalah satu riwayat, satu soalan yang bahasa kita tahu mungkin sentap. Tanya panjang, tanya ini itu, tanya adakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dilantik menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hasan Al-Basri pun membetulkan kedudukannya seraya berkata. Jadi mungkin duduk macam ni, misalkan dia beliau betulkan duduk beliau dengan bersila kemas nak menjawab. Apakah ada keraguan tentang beliau itu? Soalan dijawab dengan soalan. Kurang lebih kamu ragu kah dengan perkara itu? Kurang lebih macam itulah. Tiada. Apakah ada keraguan tentang beliau itu? Maka jawab Sayyidina Muhammad ibnu Zubair. Ni kalimat di sini ada kalimat tiada bapa bagi kau. Ini artinya kalimat orang-orang Arab itu apabila nak menyatakan sesuatu kadang-kadang dengan kalimat sakilat ka ummuk. Ada bahasa kita tu kurang lebih itu. Apa awak ni? Apa antum ni? Apa anda ni? Apa tuan ni? Kurang lebih macam itulah. Kalau bahasa kasarnya, celaka awak ni. Di sini bahasanya tiada bapa bagi kau. Demi Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Ini kata Sina Muhammad ibnu Zubair. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melantiknya. Dialah yang paling mengenali Allah. Dialah yang lebih bertakwa. Dialah yang lebih takut memegang tugas khalifah ini. Kalau beliau tidak disuruh, pasti beliau tidak akan memegangnya. Jadi jawaban daripada Sayyidina Hasan Al-Basri kepada Muhammad ibnu Zubair,
Beliau bertanya kepada Sayyidina Hasan al-Basri, dijawab dengan soalan. Bertanya soalan, dijawab dengan soalan. Pada kesimpulan daripada ucapan Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, kalaulah tidak disuruh Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, sebagai khalifah Rasulullah, tentu Sayyidina Abu Bakar tidak akan memegang kekhalifahan tersebut. Dua. Jadi maknanya kalau ada orang yang berselisih pendapat tentang pelantikan, kita tidak jadikan problem. Yang kita jadikan problem itu adalah yang mengatakan bahwa tidak sah kekhalifahan Abu Bakar, itu yang kita jadikan problem. Adapun penguat daripada riwayat daripada kitab terdahulu bahwa Abu Bakar As-Siddiq memang telah dipilih oleh Allah sebagai pengganti Rasulullah. Kemudian riwayat daripada Imam Ibnu Asakir juga tentang perkataan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada khalifah az-zahid yang sangat zuhud. Satu-satunya khalifah yang kalau dengan bahasa kita sekarang itu, dulu pernah kita melihat satu pemimpin, seorang pemimpin, ya presiden lah, yang memang tidak ambil sepeser pun daripada negara. Kita tidak bincangkan benda-benda itu berkaitan dengan politik. Yang kita nak contoh daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah dengan ketawaduan beliau. Beliau seorang khalifah, beliau pemimpin. Bahkan ketika tetamu datang ke rumah beliau, tetamu jumpa depan pintu pagar, ditanya, "Wahai kamu seorang pembantu, wahai kamu tukang kebun, saya nak jumpa dengan tuan kamu." Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Tunggu sekejap, saya panggilkan tuan saya." Nampak daripada ketika dia kemas keliling rumah, dicabut rumput-rumput depan rumah, tak nampak kalau dia seorang khalifah yang agung. Maka ketika tetamu datang, diingat itu ada tukang kebun. Maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Tunggu sekejap tuan ya, saya nak panggilkan tuan saya." Beliau masuk ke dalam, tukar baju. Terkejut tetamu tersebut, "Bukankah anda tu lelaki yang tadi?" "Iya, iya saya." Ya tuan-tuan rahimakumullah, subhanallah. Kemudian Ibnu Uday telah menerbitkan khabar daripada Abu Bakar Ibnu Ayyash yang telah berkata, Ar-Rashid, yakni Harun Ar-Rashid, Khalifah Harun Ar-Rashid, telah bertanya kepadaku, "Wahai Abu Bakar," wahai Abu Bakar, bukan Abu Bakar Siddiq ini Abu Bakar bin Ayyash. Jadi riwayat, "Wahai Abu Bakar, bagaimana orang ramai melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah?" Jadi Harun Ar-Rashid bertanya kepada Abu Bakar ibn Ayyash, bagaimana orang ramai melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah? Jawabanku, karena Abu Bakar ibn Ayyash ini adalah seorang ulama, sementara Harun Ar-Rashid adalah seorang khalifah. Wahai Amirul Mukminin, Allah berdiam, Rasulnya berdiam, dan kaum mukminin pun berdiam, kata Harun Ar-Rashid. Jadi kata Abu Bakar Al-Ayyash ketika ditanya oleh Khalifah Harun Ar-Rashid tentang macam mana Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah, maka kata beliau, "Wahai Amirul Mukminin, maknanya Allah tak komplain, Allah tak, maknanya dalam ayat-ayat Allah tak menolak, Rasulullah pun tidak ada menolak tentang kekhalifahan Abu Bakar, dan kaum mukminin pun tidak ada yang menolak." Arti di sini bukan berarti tidak ada yang tidak menginginkan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun didapat di dalam sejarah itu ada beberapa kumpulan yang menghendaki bukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akan tetapi di sini maksudnya majoriti daripada kaum mukminin, kaum muslimin saat itu adalah
bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kata Harun Ar-Rasyid menjawab daripada Abu Bakar bin Ayyash, demi Allah, kau telah menambahkanku menjadi kabur. Jadi kata Harun Ar-Rasyid, saya jadi confused, jadi mana yang betul nih? Adakah beliau dilantik ataupun tidak? Sementara Abu Bakar bin Ayyash menjawab, Rasulnya mendiamkan, Allah pun mendiamkan, kaum mukminin pun tidak ada yang komplain. Maka kata Abu Bakar bin Ayyash, wahai Amirul Mukminin, Rasulullah SAW telah mengalami sakit selama 8 hari. Selama 8 hari baginda sakit tenat. Pada suatu hari Bilal telah masuk ke hadapan Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang akan mengimami solat orang ramai? Jawab baginda Rasulullah SAW, suruh Abu Bakar mengimami orang ramai. Maka Abu Bakar pun mengimami solat orang ramai untuk selama 8 hari. Sedang wahyu terus turun. Rasulullah SAW berdiam kerana Allah berdiam. Kaum mukminin pun berdiam kerana Rasulullah SAW berdiam. Tidak komplain, tidak menyalahkan Rasulullah. Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid pun kagum dan berpuas hati dengan jawaban daripada Abu Bakar bin Ayyash. Lantas beliau berkata, semoga Allah memberkati kamu. Seandainya kekhalifahan Abu Bakar itu tidak sah, seperti yang dipertikaikan oleh kumpulan-kumpulan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu ketika 8 hari wahyu masih turun, baginda Rasulullah masih hidup, tentu akan ada ayat ataupun sebutan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama membuat kesimpulan tentang kesyarakan khalifah Abu Bakar As-Siddiq daripada ayat Al-Quran. Jadi secara pengkajian para ulama, bahawa ulama telah mempunyai kesimpulan yang cukup kuat tentang bahawa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sah secara syarak. Di mana Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan khabar daripada Al-Hasan Al-Basri yang mentafsir ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Al-Baihaqi, seorang ulama ahli hadis, meriwayatkan khabar dari Imam Hasan Al-Basri ketika beliau Imam Hasan Al-Basri mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintakan mereka dan mereka pun mencintainya. Kata beliau, Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya yang telah melawan kaum murtad hingga dapat mengembalikan mereka ke pangkuan Islam semula. Masyhur dengan kisah cerita selepas kewafatan Rasulullah SAW, bermunculan orang-orang murtad, termasuk yang diketuai kumpulan mereka oleh Musailamah Al-Kadzab, yang Abu Bakar mengatakan, kalau dulu ketika di zaman Rasulullah masih hidup, kalian bayar ighal, mungkin sebagai wajib, zakat wajib kepada kaum muslimin, kalian keluarkan kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Ketika aku menjadi khalifah, kalian tidak bayar, aku akan perangi kalian. Ini menunjukkan ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Imam Yunus ibn Uqaid telah meneriwayatkan hadis daripada Imam Qatadah yang berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, ramailah orang-orang Arab yang murtad. Lantas beliau menyebut tentang peperangan Abu Bakar terhadap mereka. Hingga beliau berkata, maka kami semua berbincang di mana ayat ini. Ayat yang berbunyi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Diturunkan mengenai Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Jadi ketika ramai orang Arab bermurtad, maka jadi perbincangan di antara kami. Maka kami pun mengingat ayat Allah yang berbunyi yang kita sebutkan di atas tadi. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintakan mereka dan mereka pun mencintainya. Ketika murtad, orang meninggalkan agama. Orang tak nak lagi bayar zakat, tak nak lagi solat. Apalagi kata Muslim Al-Kazab, saya hilangkan zakat, saya hilangkan puasa Ramadan. Solat pun hanya 1 atau 2, 3 waktu saja. Sukalah orang. Tapi yang murtad itu adalah orang-orang yang imannya lemah. Tapi Alhamdulillah, yang kuat murtadnya meninggal, tewas dalam peperangan. Yang masih murtadnya ikut-ikutan mereka kembali kepada Islam. Ibnu Abi Hatim telah mengeluarkan hadis daripada Juwaibar yang mengulas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Kullil mukhallafina min Arabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang tertinggal, kamu diajak memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Surah Al-Fatih ayat 16. Daripada kesimpulan daripada kuliah yang singkat kita pada pagi hari ini, jadi tuan-tuan tengok pagi, tuan tengok tengah, tak kisahlah waktunya. Yang jelas tuan-tuan dapat saksikan video ini sebagai satu cara kita untuk agar kita tidak terlepas daripada kuliah-kuliah kita seperti bersemuka pada masa-masa sebelum ini. Sebab harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ujian ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tarik nikmatnya daripada kita. Allah masih buka lagi kepada kita keinginan untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah keinginan kita bersama-sama. Maka dengan upaya daripada ijik surah An-Nur, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap diajak untuk biar adalah, walaupun kita tidak mengikuti secara bersemuka, dengan cara ini insya-Allah Allah akan catat nama kita sebagai orang-orang yang ikut pengajian, menuntut ilmu dengan secara bersemuka. Hadirin jamaah surah An-Nur yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah dan bencana ini, ujian Allah ini cepat berlalu. Kita doa kepada Allah, kerana itu adalah senjata kita untuk kita melawan segala macam ujian dan dugaan. Doa adalah senjata kaum mukminin. Maka dengan doa insya-Allah Allah akan tunaikan. Mudah-mudahan ujian ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa, bertemu, bersilaturahim, boleh bersalam-salaman, boleh bertatap muka, boleh duduk bersama-sama tanpa adanya penjarakan sosial. Oleh kerana itu, daripada jauh, Al-Fakir, saya minta ampun dan maaf atas segala kesilapan dan kekurangan sekiranya di dalam penyampaian kuliah di tepi sungai ini. Mudah-mudahan, kenapa saya ambil tepi sungai? Supaya ada suasana lah sedikit yang kita dengar. Kalau terdengar sedikit suara air yang bising, itu suara air sungai. Mudah menjadi hiburan telinga kita dengan ketenangan air sungai. Air sungai mengalir, Alhamdulillah, dengan jernihnya. Mudah-mudahan macam tu juga rezeki kita, kesihatan kita, rahmat Allah, inayah Allah, maghfirah Allah dan taufik daripada Allah juga sentiasa mengalir kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli salihah wa ila hadin nabi wa li nabi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fana bi 'allamtana wa 'allimna ya Allahumma ya rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.